أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Itu kita dah bentang sikit bab apa nama kita panggil hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Dan kita mula nak masuk pada main topik dalam bidang akidah. Sebelum munculnya Ibn Taymiyah rahimahullah, ulama Islam membahagikan ataupun mengkategorikan bidang ilmu tauhid ni kepada tiga bahagian. Pertama, uluhiyah. Yang kedua dipanggil nubuwah. Yang ketiga dipanggil sama'iyat. Uluhiyat menyentuh tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, mengenali Allah melalui sifat-sifatnya yang wajib, mustahil dan harus. Yang kedua ialah tentang kenabian, nubuwat, iaitu menetapkan sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, Rasul, mustahil dan harus. Yang ketiga dipanggil sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang tidak ada ruang untuk kita berdebat panjang dalam dia. Dipanggil sam'iyat merujuk kepada sami'ah, dengar. Maknanya sami'na wa ata'na, kami dengar wahyu dan kami patuh. Tidak ada ruang untuk berdebat di situ. Mana benda-benda ghaibiyat tentang malaikat, tentang jin, tentang azab kubur, tentang mahsyar, tentang sirat, tentang telaga Nabi SAW, syurga, neraka dan sebagainya. Inilah tiga bidang ataupun tiga skop pengajian tauhid yang disebut oleh ulama dahulu daripada Ibn Taymiyah. Bila mari Imam Ibn Taymiyah, beliau mengkategorikan dengan kategori baru bagi bidang akidah. Pertama dipanggil uluhiyat, tauhid uluhiyah. Kalau sebelum ni kita panggil uluhiyat, dia tak panggil uluhiyat, dia panggil tauhid uluhiyah. Yang kedua dia panggil tauhid rububiyah. Yang ketiga dipanggil tauhid asma' wa sifat. Hari ini benda ni ditimbulkan semula, dibawa kepada bidang masyarakat, hingga jadi bidang pertengkaran antara generasi ulama-ulama lama yang dipanggil kaum tua dengan kaum yang ataupun ustaz-ustaz moden yang datang daripada Timur Tengah ni, bawa yang dipanggil kaum muda. Benda tu dah lama dah, slownya, senyapnya. Tahun 2010 tak silap saya, dia mari balik angin tu, bertekak sampai hari ini. Benda itu takkan jadi bertekak kalau kita bincang elok-elok, kita faham manhaj elok-elok. Yang jadi masalah bila kita enggan memahami metod yang sebenar dalam pengajian. Macam saya kata hari itulah, kita nak main badminton, nak lawan badminton, ikut undang-undang badminton. Kita nak lawan dengan Chong Wei dalam badminton, main badminton lah, pakai raket, pakai shuttlecock, ikut undang-undang. Lawan badminton belah sana, belah ni lawan takraw, tak jadi. Kita nak ikut undang takraw, lawan badminton, tak jadi. Had ni masalah.
Bila disentuh tentang tauhid asma' wa sifat, tauhid uluhiyah rububiyah, kita tak tolak istilah uluhiyah rububiyah tu. Maksud uluhiyah tu yang kita faham ialah bahawa menerima tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu yang kita faham. Rububiyah maknanya di sana ada manusia yang tidak menyembah Allah yang sebenar, tapi menerima ada Tuhan yang menjadikan alam. Itu yang kita faham. Tetapi yang mereka faham lain. Termasuk tauhid asma' wa sifat. Asalnya tak adalah jadi perdebatan yang besar, tapi dia jadi besar bila ada isu kafir mengkafir. Ada datang kat Kuala Kangsar ni hari tu seorang ustaz, ada masters. Master tu saya pun tak ada master lagi, dia pun tibai saya. Dia berkata Ustaz Raih tu PhD pun tak ada, master pun tak ada, tapi ngaku ada PhD. Saya kata saya tak pernah ngaku ada PhD. Tak pernah seumur hidup saya ngajar kat kelas saya ngaku saya ada PhD, tak ada. Baru tengah buat PhD. Baru tahun sudah daftar, tengah buat tesis. Tak ada pun saya nak ngaku. Dan saya tak pernah condemn orang pun dalam bidang apa pun, tak. Tapi nama saya naik di war-war dalam internet. Saya ni tibai orang tu, tibai orang ni. Dan mai ustaz ni pula dia kata semua orang yang bermazhab Asy'ari ni kena mengucap 2 kalimah syahadah lain. Tuan-tuan faham apa maksud? Tuan-tuan faham maksudnya apa? Bila dia kata orang Asy'ariyah ni yang pegang sifat 20 ni, yang pegang Tuhan tu wujud, qidam, baqa', mukhazat, ni semua ni kena mengucap 2 kalimah syahadah lain. Tuan-tuan faham maksudnya apa? Mana kita ni bukan Islam, kafir. Bila terbit ayat macam tu, saya bersilat lah. Hang nak bawa uluhiyah ke, nak bawa asma' wa sifat tu, Mika punya pasal. Tapi bila Mika serang kita, ni yang pegang sifat 20 ni keluar daripada Islam. Hoi, berat bang, ni bukan main-main punya cara. Salah tang mana kita kata Allah Ta'ala itu wujud? Salah mana kita kata Tuhan tu ada sebelum ada alam ini? Sebab apa yang kita bawa dalam sifat 20 tu bercanggah dengan apa yang mereka bawa. Sebab tu dia bantai kita dulu. Kalau tak bercanggah, dia okey, dia ngam. Saya graduate daripada Azhar tahun 97. Dan kami di Azhar pun memang belajar. Tanyalah Ustaz Burhan pun, Ustaz Burhan pun belajar di Azhar, dia tahu bahawa di Mesir ni Ibn Taymiyah disebut sebagai ulama, diterima fatwanya dalam ulama, tak ada masalah. Okey. Dalam bab akidah adalah perbincangan, tapi tak ada ulama keluar kenyataan kafir, tak ada. Tak ada. Kita Azhar simple, dia biasa. Cuma tang sini tak betul lah, tang sini tak betul. Tak betul saja. Tak keluar terbit daripada seorang pun ulama Azhar mengkafirkan mereka, tak ada. Tapi bila saya baca buku dia orang yang terbit di Mesir juga, saya beli buku tu. Fakhruddin Ar-Razi kafir, Izzuddin Amsalam kafir, Imam Ghazali kafir, Imam Haramain kafir, zindik. Izzuddin dia ayat dia kafir je keluar. Saya pun pelik, pasal apa dia orang sudah mudah sangat mengkafirkan orang. Pelik bin ajaib. Rupa-rupa bila kita kaji, dia orang pegang dengan 3 pendapat ni tadi.
Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat ni. Dengan tiga benda depa ni, depa kafirkan orang yang tak follow mereka. Tak boleh nafikan, kitab dia ada. Jangan duk nafi. Siapa tawasul kafir, siapa belajar sifat 20 kafir. Dalam kitab dia orang ada. Kita nak nafi macam mana? Kita tak kata pun Ibn Taymiyah kafir, tak ada. Adalah ulama Islam berdebat, macam Tajuddin Al-Subki berdebat dengan Ibn Taymiyah. Ya, sezaman Tajuddin Al-Subki dengan Imam Ibn Taymiyah berdebat, berdialog, ya. Tapi tak ada direct kata macam tu. Tapi pok-pok ni, yang followers ni begitu berani, sampai ada terbit kat Kuala Kangsar ni hari tu, seorang ustaz dia kata tu yang duduk ikut Asy'ari tu kena mengucap 2 kalimah syahadah lain. Jadi tuan-tuan, saya semua ni keluar dari Islam. Ni apa cerita nak kapi-kapikan orang ni? Siapa yang ekstrim sebenarnya? Baik, saya nak sebut satu lah. Saya lah, tuan-tuan. Tanyalah Ustaz Burhan dan kawan-kawan. Kita ramai balik Mesir sini, saya tahu. Tu Ustaz Jamno, saya tengok dia pun balik Mesir. Dia lagi lama duduk Mesir daripada saya. 8 tahun ke 10 tahun. Daripada Ma'had sampai ke keluar degree duduk Mesir. Lama. Tanyalah dia macam mana Azhar punya method mengaji. Dia very open. Sembang, bincang elok, dalil elok. Tak ada. Dia tak ada main tibai-tibai macam tu. Tak ada. Ni main tibai-tibai ni yang susah. Munasabah baca Yasin pada Jumaat, kafir masuk neraka. Bang, tak, kita ada otak kan, pakai kan. Ni otak ni jangan buang. Ni Tuhan bagi duduk kat atas ni. Takkanlah Tuan Haji baca Yasin pada Jumaat jadi bid'ah, kafir masuk neraka. Main mana akal tu? Ni masalah. Tak mana jadi isu bila mereka membahas. Sebab dalam tauhid, kita belajar tauhid yang kita akan bincang nanti, sifat 20 nanti, kita akan bincang dalam tu, termasuk dalam sifat 20 nanti kita akan belajar sifat salbiyah. Dalam sifat salbiyah tu antaranya Tuhan tu qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuan-tuan boleh follow tak boleh follow ni? Nak cerita lagi. Sebab ada hari ni orang kata, buat apa nak gaduh-gaduh ni? Duk elok. Kita tak gaduh. Saya mengajar di USAH tu 22 tahun. Masuk bulan ni genap 22 tahun. Tak pernah pun saya bawa kita tauhid nak pergi tibai pokok ni, tak pernah. Tapi hang mai bawa sini, duduk tempat aku, hang tibai aku keluar pada Islam. Ini berat. Hang mai bawa ajaran mana ni? Sebab apa? Dalam sifat 20 kita belajar tu antaranya qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuhan tak memerlukan sesuatu. Mana dalil ayat Quran? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan tak perlukan sesuatu. Lagi, Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan tu terkaya daripada sekalian alam. Tak, Tuhan tak perlukan sesuatu. Habis tang mana sakitnya dia dengan sifat 20 ni? Sebab tang situlah menafikan yang dia orang pegang. Tuhan duduk atas arasy. Dia nak pegang tu. Dia nak kata Tuhan istiwa atas arasy tu macam kita duduk atas bangku ni bang. Cuma cara dia tak sama. Cara Tuhan lah, cara kita lain. Tapi Tuhan duduk atas bangku. Bila kita kata ayat Quran, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, Tuhan tak perlukan sesuatu. Dia bangkang. Sebab tu dia tolak sifat 20. Tu je punca. Lagi kita belajar dalam sifat 20, Allah itu laisa kamislihi syai'.
Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lagi wahdaniyah. Bila kita sebut wahdaniyah bagi Allah, kita nafikan kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam muttasil pada zat. Itu kita nafikan. 5 daripada 6 kam daripada Allah Ta'ala. Tu mereka tak mau terima. Sebab mereka nak kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan faham ke tak? Tu je punca dia. Dia nak kata Tuhan ada muka, tapi muka tak sama muka makhluk. Tuhan ada tangan, tapi tangan tak serupa makhluk. Baik. Kita tanya balik, muka tu anggota ke bukan? Ada seorang ustaz popular, ada PhD. Bila orang tekan dia, hang kata muka tangan tu anggota ke tak? Tak, bukan anggota. Kalau bukan anggota, takwil lah sama dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah ada 2 pandangan. Buka Matan Jauharah. Saya yakin tuan-tuan mengaji tauhid khatam lebih pada saya. Tuan-tuan mengaji pondok, sekolah harap mengaji tu. Dalam Matan Jauharah sebut, dalam mazhab Asy'ariyah kita ada 2 pandangan ulama. Satu, serah pada Allah Ta'ala. Istiwa ke, yadun ke, wajhun ke, ainun ke, apa ke, nuzul ke, apa ke, kita serah pada Allah. Tuhan tahu makna, kita tak tahu. Tutup buku cerita. Tapi jelas kata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dan Imam Tahawi dalam kitabnya, yadun tu bukan anggota. Tu saya kata pok-pok ni yang duk follow pun, yang ada PhD pun dia tak faham isu ni sebenarnya. Bila hang kata bukan anggota, okey, sama dengan Asy'ariyah. Tuan-tuan, 2 hari ni saya study bab ni je. Duduk tengok kitab tafsir ulama. Baik, kita tafsir ulama ni, tafsir ulama tak takwil kan? Tuan-tuan, sebelum nak bincang, mungkin tuan-tuan pening apa benda saya duduk naik angin tiba-tiba ni kan. Apa benda takwil-takwil ni? Dalam Asy'ariyah Maturidiyah, Imam Abu Hasan Asy'ari karang satu kitab, Imam Abu Mansur Maturidi karang satu kitab, Imam Tahawi karang satu kitab, Imam Abu Hanifah karang satu kitab. Dalam tu jelas mengatakan bahawa bila mari ayat mutasyabihat, ulama ada 2 pandangan. Kalau ulama salaf terang-terang serah pada Allah Ta'ala. Apa maksud tangan, yadun tak tahu, serah pada Tuhan. Apa maksud wajhun, yang terjemah direktnya muka, itu serah pada Tuhan. Tapi Abu Hanifah sebut dengan jelas dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, tidak boleh terjemah yadun tu dengan makna tangan dalam bahasa lain. Yang difahami tangan tu maksud anggota. Kena faham Quran dengan bahasa Quran juga. Jangan faham Quran dengan bahasa Melayu. Macam tuan-tuan tengok ni. Ni ada kaki. Ni kaki. Ni apa? Mikrofon ada kaki. Kita pun ada kaki. So kaki mikrofon tak sama dengan kaki kita. Han nak kata macam tu, Tuhan ada kaki tapi kaki Tuhan tak sama kaki makhluk. Macam tu han nak kata. Tak. Kaki tu bukan anggota. Kalau bukan anggota, takwil lah. Yang pening sangat pasal apa? Sama dengan Asy'ariyah. Yang nak tiba Asy'ariyah pasal apa? Sebab dia pun tak faham Asy'ariyah pun datang tu. Pasal apa? Dia tak baca apa. Dia dengar orang kata. Berapa tahun duduk pondok, berapa tahun duduk sekolah Arab, berapa tahun hampir istilah. Sebab tu Imam Ghazali kata, punca yang berlaku masalah hari ni, hang tak faham pun istilah tu. Sebab tu hang tibai. Tuan-tuan faham masuk uluhiyah rububiyah? Kita okey. Saya faham rububiyah okey. Ada orang macam Abu Lahab, Abu Jahal, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
la yaqulunna Allah. Bila kamu tanya pada Abu Lahab and the gang, siapa jadikan langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Maknanya dia percaya ada Tuhan jadikan alam. Habis pasal apa? Sembah tokong. Dia kata itu bukan Tuhan, itu cuma nak imagine Tuhan. Itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Buat benda yang nama Nabi tak buat sebelum ni. Macam Syiah, pergi tokok tambah dalam rukun iman, rukun Islam. Tu masuk bid'ah. Kalau tuan-tuan wirid lepas sembahyang, nak baca Yasin ke, nak baca Baqarah ke, itu isu Fatihah pun isu. Mai telefon kita, saya penat nak jawab benda macam ni. Ustaz, boleh ke baca Fatihah lepas sembahyang? Saya kata pasal apa pula? Ada kata orang tak boleh, bid'ah. Saya kata, Haji, lepas Haji sembahyang, main dam, boleh tak? Saya tanya. Haji lepas sembahyang ni, dam ada sebelah. Lepas sembahyang, pergi main dam. Boleh tak? Boleh. Apa masalah? Baik, antara main dam dengan baca Fatihah, mana okey? Tentu pun dia tak boleh faham. Ngaji PhD. Sembang orang semua bodoh, hang seorang pandai. Ni masalah. Tu seorang lagi keluar malam. Ni yang berlarak, ni nama Maulid Nabi ni kan. Yang berlarak Maulid Nabi tu sama dengan Hindu, sama terbusa. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Hang faham tak? Terbusa tu datang apa? Maulid Nabi ni apa benda? Oh, dia kata Nabi tak buat sama Maulid Nabi. Tak, saya tanya tuan-tuan, sama Maulid Nabi ni apa benda? Yang tuan-tuan buat sama Maulid Nabi, nanti tak tahu lah masjid dia buat ke tak. PKP ni payah lah sikit kan. Apa dia kata buat? Panggil ustaz ceramah, selawat ramai-ramai. Kemudian kita buat apa nama, bagi makan jamu apalah, nuri lebih kurang. Salah tahu tak? Kok kalau masjid dibuat Maulid Nabi, kita potong kek. Ada? Kalau ada Ustaz Burhan lepas ni, kita buat lain sikit lah. Kita buat potong kek. Buh nama Muhammad situ, potong kek lah tu. Tu aku nak katok kepala sini masjid ni kalau buat. Oh, kita sama maulid kita boleh pula potong kek. Selawat tak boleh. Perminta mana ni? Ke hang sakit perut tengok orang selawat? Ni dah penyakit orang akhir zaman, tuan-tuan. Tengok orang beramai, dia kata tak ikut sunnah. Bukankah Nabi suruh selawat banyak-banyak? Bukankah Nabi suruh selawat banyak-banyak? Bukankah tu Nabi suruh bagi makan orang? Habis salah tak mana? Selawat, bagi makan, baca Quran ini ibadat yang tak terikat dengan masa. Nak buat bila-bila pun boleh. Yang tak boleh ni semayang 5 waktu. Zuhur masuk 1:05, pukul 12 kita semayang Zuhur. Allahu Akbar. Tu tak boleh. Tak ikut sunnah. Ada orang tanya saya, dia kerja kilang, subuh masuk pukul 6. Ustaz, saya ni kerja kilang, daripada Teping pergi Perai, nak sampai Perai tu berapa jam. Lepas tu kami naik bas sebelum subuh, pukul 5 naik dah. Boleh tak saya sembahyang subuh pukul 5? Yang tu tak payah tanya saya lah, dik. Oi, siapa? Semua ustaz akan kata tak sah. Kalau ada ustaz kata sah, confirm ustaz tu gila. Pasal apa? Bebek saya sembahyang awal-awal ni. Sekali lepas isyak Ustaz Burhan, terus kita sembahyang subuh. Siap. So esok subuh tak payah main turun masjid lah. Jamak siap-siap isyak dengan subuh. Tu bid'ah, benda yang tak boleh. Sebab benda terikat dengan masa. Baca Quran, wirid, selawat, doa. Isu doa makan pun jadi isu. Nak doa apa tuan-tuan? Saya doa di MB boleh tak? Doa apa masalah? Jangan doa pelik-pelik sudah. Minta doa yang Nabi, tak boleh. Benda yang takkan dapat.
doa tukar, saya ni Jawa tukar jadi Banjar. Tak boleh. Tak mana lagi yang masalah. Baik, tentang asma' wa sifat. Dia kata asma' wa sifat tu, yadun tu sifat. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, yadun ni kalau terjemah direct bahasa Arab, tangan. Wajhun ni terjemah direct daripada bahasa Arab, bahasa Melayu kita, muka. Muka dengan tangan ni sifat ke zat? Saya nak tanya tu soalan ya. Simple question. Zat ke sifat? Zat. Pasal apa hang nak pibuh bahawa sifat? Oh, dia kata ni Asy'ariyah menafikan sifat Allah Ta'ala sama dengan Mu'tazilah. Tak mana sama. Mu'tazilah ni nafikan terus. Tuhan tak ada kudrat, Tuhan tak ada iradat, Tuhan tak ada ilmu, tak ada hayat, tak ada. Tuhan tu sendiri dengan zat dia berkudrat, dengan zat dia beriradat. Dia nafikan sifat yang berdiri atas zat. Sebab itu ketika kita bila bincang sifat ma'ani, kita akan sebut, bila sebut sifat ma'ani, sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat lain, zat lain. Mu'tazilah tak mau. Dia kata tak, Tuhan tu sendiri ada sifat, tak ada sifat. Dia sendiri kudrat dengan zat dia. Tu Mu'tazilah. Kita tak macam tu. Kita kata Tuhan tu memang ada sifat. Tapi bila sebut wajhun dengan yadun tadi, ini zat ke sifat? Kalau hang kata sifat, sama orang tadi. Sebab tu ulama Asy'ariyah kata ayat yang sentuh tentang yadun ke wajhun ke, ini dipanggil sifat khabariyah. Tak boleh kita katakan Tuhan tu ada muka, tak boleh. Yang bermaknanya anggota, tak boleh. Dan yang doktor tadi pun kata, ya, kita tak kata Tuhan tu tangan tu anggota. Sama lah. Apa masalah? Pasal apa tak boleh kita kata anggota? Abu Hanifah kata tak boleh. Imam Tahawi kata tak boleh. Pasal apa? Cuba tengok balik Quran. Baik. Cuba tuan-tuan faham apa yang dia orang nak kata. Dia orang nak kata Tuhan tu ada muka, tapi muka Tuhan tak sama muka makhluk. Okey. Tuhan ada tangan, tapi tangan tak sama makhluk. Okey. Tuhan ada betih, tapi tak sama dengan betih makhluk. Okey. Okey. Sekarang ni Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, Tuhan ada betih. Ya, tapi tak sama makhluk. Okey. Sekarang ni Tuhan kata, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semua dalam dunia ni punah belaka, alam ni punah belaka, melainkan wajah Allah. Saya tanya tuan-tuan, masuk tak kaki Tuhan sekali? Tak tanya. Kalau tuan-tuan faham dengan pok-pok ni, faham tadi Tuhan ada muka tapi tak sama makhluk, tangan tak sama makhluk, okey, kaki, okey. Sekarang ni bila kita kata wa yabqa wajhu, ulama Asy'ariyah dengan jelas sebut wajhu tu makna zat. Yang kekal tu bukan wajah tu, wajah muka seketui Tuhan tak, zat Allah. Iza utliqal juz'u yuradu bihil kull. Itu kaedah balaghah dia gitu. Saya tanya Ustaz nampak tu imam? Muka dia pun tak nampak Ustaz. Saya bukan tanya muka, tanya orang dia dah tak nak. Bila Ustaz kata muka pun tak nampak, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tu dipanggil kaedah balaghah, itlaqul juz yuradu bihil kull. Orang Arab memang cakap macam tu. Sebab tu saya kata, nak faham Quran, kena faham dengan bahasa Arab yang betul, bukan bahasa Arab terjemah ke Melayu. Sebab tu zaman Nabi tak timbul masalah ayat mutasyabihat ni. Zaman awal Islam tak timbul. Bila Islam dah tersebar ke seluruh dunia, orang luar pada Islam masuk dari Islam, baru timbul. Sebab dia nak faham Quran dengan bahasa dia.
Sebab tu Abu Hanifah sebut dalam Fiqhul Akbar, tuan-tuan boleh buka dalam kitab dia, jangan terjemah wajah yadun ni dengan bahasa lain daripada bahasa Arab yang membawa maksud anggota. Makna tak boleh lah. Salah dah dipaham dengan direct translation. Itu ini ustaz ni tadi pun kata Abu Hanifah pun sesat. Bang, ni yang main kat Kuala Kangsar ni hari tu ni, termasuk yang hayun aku yang itu, dia kata Abu Hanifah ni pun tak betul. Siapa yang betul? Hang betul. Kalau Abu Hanifah tak betul, Mika betul kan? Ini masalah. Saya buka kitab tafsir, saya buat master bidang tafsir, akidah tafsir, antara Fakhruddin Ar-Razi dengan Ibn Katsir, dua ulama besar bidang tafsir, Ibn Katsir dengan Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa saya buat komparatif? Sebab Fakhruddin Ar-Razi ni memang terkenal ikut Asy'ariyah, Ibn Katsir ni anak murid Ibn Taimiyah, dua ulama besar. Bila saya kaji, rupanya Ibn Katsir pun takwil juga. Yadun tu bukan tangan, bukan masuk anggota. Takwil juga. Itu salah tak mana Asy'ariyah? Cek tafsir Tabari pun takwil juga. Cek Qurtubi pun takwil juga. Itu salah tak mana Asy'ariyah? Tuan-tuan nak ikut siapa? Kita nak faham Quran ikut ulama tafsir ke ikut ulama mana? Tuan-tuan sakit gigi, jumpa doktor gigi ke jumpa doktor kurat? Tuan-tuan sakit gigi, nak pergi jumpa doktor gigi ke doktor kurat? Doktor gigi nak pergi jumpa doktor kurat buat apa? Dia bagi panau salap dah sakit gigi. Kita nak faham Quran, rujuk ulama tafsir. Tabari, Syekhul Mufassirin pun takwil. Nak faham Quran lagi? Maknanya bukan dipaham ayat Quran tu direct, kena faham dengan makna lain, tu masuk takwil. Memalingkan makna asal yang dipahamkan jadi makna anggota. Bukan. Tapi dia main nyalor ke belah kampung ni, oi jangan ikut ulama. Tu point dia, jangan ikut ulama. Ikut siapa? Ikut hang. Itu ada main sekali tengah kedai mamak kat Candan, kita balik mengaji hadis. Okey, kita tak mau ngaji kitab ulama, kita nak ngaji hadis. Orang tua ni sekarang aku bancuh kat sini kan sampai pukul 3 pagi kot, penat. Tak payah. Saya dengan tuan-tuan, hadis yang kita mengaji ni main mana? Baiklah, saya tak usah cakap banyak lah. Ulama hadis yang ada, Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah ni 6-7 orang ni main pada ulama mana? Abu Dawud ni mengaji dengan anak murid kepada Imam Syafi'i. Abu Dawud Zahiri itu pun terbit daripada anak murid daripada Syafi'i. Imam Bukhari anak murid pada Ahmad bin Hanbal. Nak faham kot mana? Hadis tu, ulama hadis datang daripada ulama fiqh, bukan ulama fiqh datang daripada ulama hadis. Yang ni orang tak faham. Dia ingat dia baca hadis, tu siapa yang tak betul? Hamba ni tak betul, tak betul belakang. Pasal apa? Aku pegang Quran dan Sunnah. Dia pegang satu ayat, dia tak baca ayat lain. Nak letak mana ayat wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Tuhan terkaya daripada alam ni? Bukan kata masuk alam tu arash. Arash masuk alam ke tak? Masuk. Habis tu Tuhan perlu ke nak duduk atas arash? Tak, habis. Maka ikut ulama Asy'ariyah yang pada peringkat awal, terpulang. Apa masuk istawa tak tahu, serah pada Tuhan. Habis cerita, tutup buku. Tapi yang kita faham, Tuhan tak duduk macam kita. Macam tuan-tuan duduk atas meja, saya duduk atas kursi. Bukan. Dan lebih teruk lagi, dia bawa hadis maudhu'. Hadis maudhu'.
Kononnya bila Tuhan duduk atas aras tu, berbunyi aras tu. Macam tuan-tuan duduk atas bangku, kan berbunyi bangku. Kan berbunyi, misalnya duduk ni, kan berbunyi. Dia bawa hadis tu nak menguatkan Tuhan duduk atas aras macam kita duduk atas bangku ni, macam dia bunyi. Bala sungguh. Hadis tu maudhu', dia boleh pakai bodoh kita tauhid. Tapi kalau bab kita ni, dhaif je, kena maki je. Ni ustaz Enggen tabligh ni, kalau bawa kitab Fadail A'mal ni yang dhaif banyak tu, kena maki lah. Apa baca kitab dia dhaif. Tapi depa kalau nak kena sokong pendapat depa, maudhu' pun pakai. Tuan-tuan, bukan bidang kita. Bidang tu kena halus, cermat ulama bincang dah, pakailah. Yang siapa jadi bala, tuan-tuan lah, dia jadi orang awam ni. Pening pun dah. Satu. Yang kedua saya nak faham. Baik, tauhid ni maksudnya apa? Tak kategori nak letak. Ya, ni syok no. Minta Ustaz Burhan 8.30 saya berhenti insya-Allah 15 minit. Tauhid ni maksudnya apa? Sebab tu dia pun tak bagi mengaji mantik. Bidah, sesat. Sebab bila mengaji mantik, tahu yang dia bercakap tu salah. Apa maksud tauhid? Apa maksud tauhid? Mengesakan Allah. Bila dah mengesakan Allah, boleh ke kita kategorikan Abu Lahab pun tauhid juga? Pasal apa? Dia pegang rububiyah. La haula wala quwwata. Tauhid ni apa? Tak hampa yang buat nama branding tu. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid maksud apa? Mentauhidkan Allah. Sekarang ni Abu Lahab tauhid ke tak? Tak. Dia syirik. Mana main tauhid tu? So penjenamaan tu pun tak kena. Tapi dibubuh. Pasal apa? Nak tibai syairah. Asma' wa sifat. Sebab tu tuan-tuan kalau ngaji sifat 20 ni kan, jadi bahan lawak lah. Apa syairah mengaji 20 sifat ya? Kan nama Asma' Husna ada 99. Hang ni nak, kalau main tanya tuan-tuan nak buat apa? Dengan saya dia pun tak main bang. Dia tahu dah mulut aku macam mana. Apalah syairah mengaji 20 sifat. Asma' Husna ada 99. Tapi ngaji 20 dia buat apa? Bang, no asma' ke sifat? Yang 99 tu nama ke sifat? Saya tanya ni. Nama. Tuan-tuan, kenal orang ni nama ke sifat? Haji jumpa saya first time. Kata contoh, jumpa saya first time. Tak ada tulis nama saya. Ada nama Raih atas kepala. Ada? Tak ada. Tuan-tuan tahu nama saya apa? Tak tahu. Tapi tengok saya kenal tak sifat saya macam mana? Kenal. Sebab tu orang kenal saya senang. Kenal. Tu Raih daripada jauh kenal. Itu saya pergi Kedah. Tahun bila sebelum PKP je. Saja makan angin pergi Kedah. Saya selalu pergi Kedah. Adik saya ada, adik dengan adik ipar ada kat Kedah. Adik nombor 2 ada di Perlis, adik ni di Penang. Saja jalan-jalan makan angin. Tengah berhenti tepi jalan. Highway Gurun tu. Ada jalan masuk kampung, bukan jalan kampung sikit, ada restoran tu, ikan bakar situ. Sambil nak masuk tangan, dia seorang mana daripada jalan, Raih, dia panggil pejo. Siapa dia ni? Tengah-tengah jalan, kereta tengah laju. Kenal tak aku? Rasa kenal. Pada siapa pun tak tahu, duduk dalam kereta. Orang kenal saya sebab apa? Badan besar. Lain daripada hak lain. Lain daripada hak lain. Lepas tu saya duduk Mesir, Ustaz Farhan, orang Arab tak kata Malizi. Kan? Malaysia, bukan. Hang ni Pakistan ke Bangla? Tu lah. Betul. Tok Nyang aku duduk Bangla. Tak ada muka Melayu, bukan dia. Boleh kenal. Sifat. Kita tak kenal orang melalui nama. Kita kenal melalui sifat.
Contoh saya first time datang masjid ni. Ustaz Farhan kena siaran marah, dia tak dapat datang. Jadi beritahu kat pengurusi, ni ustaz penceramah baru kita sampai ni. Mana Ustaz Raih? Tak kena apa. Hak besar-besar tinggi. Dia. Tu tengoklah. Nama orang tak kena. Orang kena benda sifat. Sebab tu kita belajar sifat 20. Baik, kenapa 20 je? Tu tak mengaji. Ulama' tarik sebut awal dah. Sifat kesempurnaan Tuhan, sifat jamalat Tuhan, sifat jamalat, jalalat, jamalat, kamalat. 3 sifat ni tidak ada limitnya pada Allah. Sifat Tuhan tak ada limit. Habis kita cuma yang letak supaya kita faham je. Jadi dah 20. Ulama' Asy'ariyah kata 13. Maknawiyah tak payah. Maturidiyah je kata 7 maknawiyah. Asy'ariyah kata 13 cukup. Sebab apa? Tang 13 ni masalah. Tiga belah ni yang masalah. Baik, contoh, nak bagi tuan-tuan faham. Boleh tak? Boleh. Ar-Rahman, nama Tuhan yang paling popular selepas Allah, Ar-Rahman. Sebab tu 2 nama ni tak boleh itlaq kepada manusia tanpa ada idafat. Tak boleh. Tak boleh panggil nama orang Rahman, tak boleh. Salah. Dosa. Tak tahu no, baru tahu malam ni no. Mujok datang mengaji. Kalau tengok rutin utama, apa pun tak dapat. Dah tahu dah esok boleh rentas negeri, pi je dah. Tapi jagalah SOP. Dah PM cakap tu bukan apa, hampa nak pi sangat, pi. Tapi sendiri sakit, sendiri tanggung. Tu je ayat dia tu je. Nak beritahu, tak tertahan-tahan dah, nak jalan, pi nak jalan. Tapi kalau sakit, tanggung sendiri. Tu je cerita dia. Tu dia. Main mengaji ni penting. Nama Allah banyak. Dalam banyak-banyak tu 2 nama yang kita tak boleh kongsi dengan Tuhan. Ar-Rahman dengan Allah. Allah dengan Ar-Rahman tak boleh kongsi. Rahim tak apa. Malik tak apa. Panggil Malik. Malik kan gangster tu. KA gangster nama Malik. Okey. Okey. Kongsi nama Tuhan tak apa. Boleh bunuh nama manusia, makhluk boleh. Tapi Allah dengan Rahman tak boleh. Kena panggil Abdul Rahman boleh. Restoran Rahmaniyah tak apa. Sebab dia bukan Rahman, Rahmaniyah. Okey. Kan? Tak tahu lah boleh dining belum ni, tak tahu lah. Tuan-tuan dua-dua boleh makan lah. Tak ada masalah. Tuan-tuan buka Raya Yasin. Buka Raya Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Bila dibangkit daripada mahsyar besok ni, orang kafir, orang fasik yang dulu ni lawan para Nabi, Rasul ni, dia ingat dalam kubur itu dah settle, dah kena pelupuh. Ingat dah habis dah. Rupa-rupa bangkit pula. La ilaha illallah. Ingat kan dah kena lokak tu, kena tabuh dengan polis dan lokak tu, settle dah. Lepas lah kot lega mengeliat nak keluar lokak tu, nak balik rumah dah, nak pergi penjara lain pula. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu dia kata qalu ya wailana, celaka sungguh. Man ba'asana min marqadina, siapa yang gerak kita dari tempat tidur kita ni, kubur tu. Ulama tafsir panjang pula kenapa panggil marqad, sebab marqad maknanya tempat tidur sedap. Ulama bincang pula maknanya bila berlaku kiamat, ulama kata 40 tahun Tuhan bagi rest alam ni. 40 tahun. Macam mana 40 tahun tu? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tuhan bagi rest. Sebab apa? Semua jin, setan, malaikat pun mati habis. Tinggal Allah Ta'ala. Sebab tu nama Tuhan tu Al-Waris. Al-Waris. Tuhan yang tinggal. Hak lain semua mati habis. Waris. Pasal apa kita panggil waris? Kita ni jadi waris pasal apa? Sebab pak kita mati, kita hidup. Kalau kita pun mati, tak panggil waris. Sebab tu syarat waris ni, dia kena hidup. Lepas yang meninggal ke kereta tu mati.
Buka syarat faraid. Betul tak? Oh, tak ngaji juga faraid. Ustaz Burhan kena bawa faraid pula Ustaz Burhan. Seronok ngaji faraid ni. Allahu akbar kan. Ambil dah Rahabiah ke apa ke baca. Seronok. Tu bagi waris. Jadi Tuhan tu waris, mana Tuhan tu tinggal. Baik, bukan itu cerita je. Bila orang kafir semua dibangkit tadi esok, haza ma wa'ada ar-Rahman. Bila mereka tengok orang berhimpun di padang mahsyar, semua manusia di padang mahsyar, oh ni dia yang Allah janjikan. Tuhan sebut Rahman situ. Mana orang kafir pun terima bahawa Tuhan tu Ar-Rahman. Tak ada masalah. So kalau tak ada masalah, tak payah bincang. Ni JK masjid ni, kita pengurusi panggil, Tok Imam panggil, kita nak bincang sikit ni. Bincang apa? Tak, pagi tadi saya bangkit tidur, habis tu makan roti lagi, elok kosok gigi, tak ada apa. Dah nak bincang buat apa? Tak bincang. Pasal apa? Tadi saya makan nasi dengan Ustaz Burhan. Itu Ustaz Burhan pun banyak saya pun kongsi. Seronok makan. Dah nak bincang apa ni? Tak ada saja. Tu nak makan pelepok tu, nak makan menyepak. Bincang ni benda masalah. Kalau tak pegang jadi rosak. Nak kata Tuhan tu bagi rezeki, Tuhan tu tak ada masalah. Sebab apa? Kita semua faham. Orang kafir pun terima Tuhan tu Ar-Rahman, tak ada masalah. Minta maaf. Yang kedua, dalam 7 sifat ma'ani tu, dia menggabungkan semua sifat Allah Ta'ala. Kemahnya ulama' ni. Sebab tu syarat ta'rif kita mengaji, tu sebab dia mantik tak mau mengaji. Bida'ah, sesat masuk neraka mengaji mantik, termasuklah aku sekali. Sebab aku yang ngajak mantik kat Yusuf tu, ni kepala masuk neraka, na'udzubillah, ngajak mantik. Itu tuan-tuan belajar fiqh tak? Belajar. Dalam fiqh ada tak belajar rukun, syarat, sah? Ada. Tu semua ada takrif. Itu masuk neraka semua. Ulama-ulama semua masuk neraka belaka. Sebab dia kata tu saya ikut ulama. Tu dia modus operandi dia. Jangan ikut ulama. Ikut aku. Sudah. Jangan ikut ulama, ikut aku. Contoh, nak kata bab bincang kudrat nanti. Kita baca tu Imam pas main wirid macam apa? Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kamu yang bagi pangkat, kamu yang cabut pangkat daripada seorang, kamu muliakan orang, kamu mati. Ayat lain sama pula tu, tukhrijul hayy minal mayt wa tukhrijul mayt minal hayy. Bagi hidup, bagi mati, semua ni datang dalam satu sifat Allah, qudrat. Kalau kita pegang Tuhan tu qudrat, settle masalah. Itu belajar buat apa Asma' Husna? Belajarlah. Tak ada masalah. Imam Ghazali pun karang kitab tak Asma' Husna. Fakhruddin Ar-Razi pun tak saya ada karang kitab juga makna Asma' Husna. Tak mana dia nak tibai kita? Sebab dia kata Quran kata. Orang kafir ni yulhiduna fi asma'ih. Orang kafir ni, antara sifat orang kafir ni, dia bubuh nama lain bagi Allah. Dia nak kata Asy'ariyah ni bubuh sifat 20 ni termasuk qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Semua ni tak ada dalam Quran. Tuhan tak bubuh pun nama dia wahdaniyat, tak bubuh pun nama dia mukhadatu ta'ala hawadis. Hang bubuh buat apa? Termasuk dalam ilhad. Hang baca balik Al-Quran tadi. Ilhad tu Tuhan kata apa? Asma' ke sifat? Tuhan sebut asma' saja, tak sebut sifat. Tapi dia bubuh branding dia asma' wa sifat. Pasal apa? Nak tibai Asy'ariyah. Asy'ariyah pakai sifat 20. Tak ada dalam Quran. Tak tu yang main dia berani kata ustaz-ustaz yang pegang sifat 20 ni pergi mujak syahadah lain.
Sebab apa? Sama dengan Hindu ke? Tuan-tuan faham tak ni? Saya nak buka cerita ni bagi tuan-tuan faham. Tu je. Sebab dia dah tibai kita. Main badminton ni dah smash kita, takkan nak diam ke? Smash balik. Tunggu weh. Quran sebut yulhiduna fi asma'ih. Mana? Merujuk kepada ayat lain, samaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu buh nama pada Tuhan tu ikut tok nenek hang buh nama. Macam Lata, Uzza, Manat tu Arab jahiliah. Yang Mesir purba lagi banyak. Ada kepala rimau, ada kepala singa, ada kepala burung. Yang Hanun dewa lagi banyak. Tahu lah tuan-tuan. Saya mengaji pendidikan agama ni, yang paling penin mengaji Hindu. Kristian tu pening juga, tapi 3 je dia cerita, bapa, anak ni, tapi dia kata 3 tapi 1, 1 tapi 3. Pening pula tuan-tuan, pening. Dah 3 tu ada zat dia sendiri, ada kudrat dia sendiri, ada iradat dia sendiri. Dia kata, tapi 3 tu 1 juga. 1 tapi 3 juga. Faham? Tak, tuan-tuan faham ke tak? Sekarang betul-betul cakap 1 ke 3? Tak, 1 tapi 3. Tu Kristian. Hindu pula, dia cuma ada 3. Tapi 3 dia boleh transform jadi 300. 300 transform jadi 3,000. Lah ni terbaru saya dapat tahu 3 juta. Mampui. Tuan-tuan bayang 3 juta Tok Kong. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi yang Tok Kong besar-besar ni, dia ada gambar banyak-banyak tu kan. Tu jenuh tu. Tu katanya Tok Sami dia pun tak apa ada berapa Tuhan dia. Ada kepala gajah, ada gambar lembu. Yang pegang seruling tu Krishna. Krishna ni Tuhan handsome. Playboy. Handsome and playboy. Semua perempuan gila kat dia. Tu dia. Ada pula nak cerita Tuhan playboy. Ini macam mana cerita? So dengan itu tadi kita faham wahdaniyat yang ulama bubuh dalam sifat salbiah itu. Kita menolak semua yang dipaham oleh segala agama lain. Sebab tu saya kata itu, tok guru kita ngajak di pondok sekolah Arab, di sekolah-sekolah kampung, di masjid surau dulu. Sifat 20 aja. Kita kecil dia kata aja. Tapi tak ada orang Melayu murtad. Dia faham Tuhan tu satu, sungguh-sungguh satu. Tak ada anak ke pak ke, ada pecah-pecah ke, tak ada. So mainlah Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, apa ke main. No, tak betul. Mudah. Salah tak mana sebab 20? Sebab tak kena dengan mereka. Mereka nak kata juga Tuhan duduk atas arah. Dia nak kata juga Tuhan ada tangan. Tu modus operandi dia. Dia nak tolak juga sebab 20 tu. Sebab tu dia buat tauhid asma' wa sifat. Sedangkan kita kata asma' lain, sifat lain. Mu faham ke dah asma' sifat? Yang jadi masalah agama lain ni, dia buh nama reka-reka Tok Kong dia. Sebab tu kalau kita doa lain daripada nama yang asma' husna, asma' husna tu salah. Tak makna contoh lagu-lagu lama-lama. Ni lagu lama tak apa, depa tak mengaji, kita dah mengaji dah. Wahai Dewata. Kan ada lagu lama-lama macam tu. Duk panggil Dewata. Salah. Dewata tu merujuk ke siapa? Kalau dia kata Dewata tu bahasa lama menunjukkan Allah. Bukan nama Tuhan juga, tapi translate bahasa lain. Okey. Tapi kalau kata Dewata tu nama khas bagi Tuhan, salah. Tu kata yulahiduna fi asma'i. Sebab tu orang kafir tu jadi sesat sebab dia tokok-tokok nama bagi Tuhan. Maksudnya ada Tuhan macam ni, Tuhan macam ni. Tu kata yulahiduna fi asma'i. Sebab tu kita baca Asma' Husna. Tu je nama yang Tuhan sebut untuk dia. Itu pun panjang lagi ulama bincang tu. Ada tak nama lain dari 99? Ada. Ulama kata. Sebab tu ada tu imam baca doa. Ya.
ada nama-nama kamu yang kamu tak cerita pada kami. Tapi kita pun tak tahu nama dia apa. Itu masuk Tauhid Asma' Husna kita bincang. Kita tak panggil pun Tauhid Asma' Husna, kita panggil ilmu Allah Asma' Husna. Sebab dengan itu kita nak faham Ar-Rahman masuk apa, Ar-Rahim masuk apa, Al-Malikul Quddus masuk apa. Itu yang kita faham. Tak, dia pun tak faham kau tu. Dia pun nak masuk Asma' wa Sifat, Tauhid Asma' wa Sifat ni, nak tiba Syairah sifat 20, salah. Tuan-tuan faham? Mungkinlah tuan-tuan akan tanya, ni apa hai ustaz-ustaz ni duk bertekak tak habis-habis. Okey lah. Okey, kita okey je. Saya kata, hang nak buat paman hang punya pasal. Hang tak mau pakai sifat 20, tak apa. Saya sendiri pun bila ngajar tauhid semua, saya tak bawa sangat pada 20 ni. Saya bawa umum je gitu. Sebab saya tahu susah nak bagi faham. Dah lah satu semester ya. Nak cerita Johar, arat, sifat, tentang apa, zat, tentang apa ni mungkin wujud. Allah, budak tu pun bahasa Arab pun C, SPM, nak pergi ajak tu pula pening langsung pom tak faham. Saya bagi ringkas-ringkas sudah. Boleh bang? Bulan depan sambung pula lah. Banyak nak cerita kan. Seronok. InsyaAllah. Bulan depan kita masuk isi lah. Duk main kulit tak habis-habis ni Ustaz Burhan. Kita masuk isi bulan depan insyaAllah. Kita baru nak bincang. Apa yang kita bincang selalu uluhiyat insyaAllah. Habis lah mukadimah. Berapa bulan lah? Besok? Ada setahun lah. Setahun dah. Mukadimah Ustaz Burhan. Setahun. Okey lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma hamar rahimin wa haqqa qawzana wa al-batil wa al-batil.